Hai Bija, saya Rizal. Dan saya Lina. Kami akan membaca artikel popular bertajuk "Ada Harapan Bagi Hutan Tropika Berkepentingan Asia Tenggara. Tidak ada ekosistem yang lebih penting dalam mengurangkan kesan perubahan iklim daripada hutan hujan tropika. Dan Asia Tenggara adalah tempat terbesar ketiga di dunia, di belakang lembah Amazon dan Kongo. Walaupun manusia melepaskan karbon dari hutan-hutan ini melalui pembalakan, penebangan yang jelas untuk pertanian dan gangguan-gangguan lain, ada di antaranya yang sangat luas dan prolifik sehingga pertumbuhan tanaman di dalamnya menyerap lebih banyak lagi daripada atmosfera. Lembah Kongo, misalnya, mengumpul 600 juta ton karbon setahun lebih banyak daripada yang dibebaskan, menurut World Resources Institute, sebuah mu antarabangsa yang setara dengan sekitar sepertiga pelepasan dari semua pengangkutan Amerika. Amazon juga tetap menjadi penyerap bersih, meskipun 4 tahun kebakaran besar dan pembersihan penternakan lembu telah membawanya ke titik puncak. Sementara itu, begini jugalah keadaan pembukaan hutan untuk perkebunan di hutan Khatulistiwa Asia Tenggara, yang berlaku dari Myanmar ke Indonesia, bahawa selama 20 tahun terakhir mereka telah beralih daripada penyerapan karbon yang semakin meningkat menjadi sumber pelepasan yang signifikan, hampir 500 juta ton per tahun. Indonesia dan Malaysia, rumah bagi kawasan hutan asli terbesar, telah kehilangan lebih daripada 1/3 dalam abad ini. Kemboja, Laos dan Myanmar, agak baru dalam penebangan hutan, sedang menebus masa yang hilang. Jika itu adalah latar belakang yang suram, beberapa berita baik membantu mencerahkannya. Pertamanya, menurut Global Forest Watch, yang menggunakan data satelit untuk mengesan liputan pokok, kehilangan hutan dara di Indonesia dan Malaysia telah diperlahankan untuk 4 tahun berturut-turut, berbeza dengan bahagian lain di dunia. Ini adalah kali pertama Indonesia bukan salah satu daripada 3 negara yang teruk sekali di dunia dalam hal ini. Berikutan kebakaran dahsyat pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mengeluarkan moratorium sementara atas izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dan menjadikannya kekal untuk membersihkan hutan primer dan lahan gambut. Walaupun sering dihormati dalam pelanggaran tersebut, mereka jelas memberi kesan. Pada tahun 2019, Malaysia mengenakan had 5 tahun pada kawasan di bawah ladang. Ia juga meningkatkan hukuman untuk pembalakan haram. Berita kedua adalah inisiatif yang dilancarkan semasa sidang kemuncak iklim Presiden Amerika baru-baru ini. Ia bertujuan untuk menunjukkan bahawa hutan lebih berharga berdiri tegak daripada ditebang. Persatuan LEAF, yang disokong oleh US, UK dan Norway, bersama dengan syarikat-syarikat gergasi seperti Amazon, IFNB dan Unilever, bermatlamat untuk mewujudkan pasaran antarabangsa yang mana kredit karbon dapat dijual untuk mengelakkan penebangan hutan. 1 bilion awalnya telah dijanjikan untuk diberikan sebagai ganjaran kepada negara yang melindungi hutan. Asia Tenggara boleh menjadi beneficiari besar. Syarikat multinasional mana yang mampu melepaskan pujian dalam menyelamatkan bayi orangutan? Memang benar, membendung penebangan hutan telah menjadi matlamat penyayang iklim yang dihargai tetapi rumit difahami selama bertahun-tahun. Inisiatif besar yang dinamakan REDD Plus dilancarkan sedekat yang lalu dengan Indonesia terutama meminta bantuan. Ia tidak mencapai potensinya. Projek pemuliharaan pasti perlu melalui banyak prosedur sebelum diluluskan. Risikonya seringkali bahawa sebidang hutan di sini harus dipelihara dengan mengorbankan sebidang lagi hutan di sana. Projek sukar dipantau. Harga yang ditetapkan untuk karbon di bawah skema tersebut, $5 1 ton, terlalu rendah untuk mengatasi halangan ini. Inisiatif baru adalah berdasarkan REDD Plus sambil mengingati kekurangannya. LEAF sekurang-kurangnya akan menggandakan harga karbon, menjadikan pemuliharaan lebih menarik. Sedangkan pembeli kredit karbon di bawah REDD Plus mengaut keuntungan dari kenaikan harga karbon, durian runtuh sekarang akan pergi ke negara yang menjual kredit tersebut. Piawaian pemantauan telah menjadi jauh lebih baik. Yang terpenting, skema ini akan melibatkan unit tanah yang lebih besar daripada usaha sebelumnya, yang disebut pendekatan kuasa.
Ia mengurangkan risiko penebangan hutan yang hanya memindahkan tanah yang dilindungi ke yang tidak dilindungi. Selain itu, kata Gita Syahrani, yang membantu para pemimpin tingkat daerah di Indonesia untuk melindungi hutan, ini memungkinkan praktik terbaik untuk dikongsi dan para pemimpin tempatan memahami kelebihan politik yang dapat diberikan kepada pemeliharaan dan wang yang menyokongnya. Lift datang pada masa ketika syarikat-syarikat besar telah semakin serius untuk mengelakkan diri daripada dihubungkan dengan penebangan hutan dan ketika kehendak antarabangsa sedang membangun untuk mengurangkan pelepasan. Para skeptis adalah benar dalam menunjukkan bahawa pembalak dan pemilik ladang yang tidak bertanggungjawab masih mempunyai banyak skop untuk mempermainkan sistem ini. Namun, sekurang-kurangnya bolehlah kami berfikir bahawa prognosis hutan Asia Tenggara tidak lagi suram.